Alah, kenapa ni tiba-tiba ada naik jerawat kat muka ni? Alah, tak selesa lah. Tengok muka tak selesa dengan badan tak selesa. Tak suka lah macam Mira, ni. tengok cermin lama-lama sangat tu. Dah cantik dah tu, Mira. Cikgu, mana ada cikgu? Saya tengok ada naik jerawat lah tiba-tiba kat muka saya. Saya malu nak jumpa kawan-kawan. Itu biasalah, Mira. Bila dah meningkat remaja, perkara-perkara tu memang akan berlaku. Meningkat dewasa, jerawat. Apa kaitan dia, cikgu? Aduh, jerawat lah. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar semua? Anda sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik iaitu Pendidikan Kesihatan untuk murid-murid tahun 4 dengan tajuknya Sayangi Diri, Pengurusan Diri. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu kita. Jom kita saksikan profil beliau. Wah, itu dia cikgu kita. Tetapi sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan guru kita nak berkenalan juga dengan cikgu jurubahasa syarat iaitu cikgu Katie Lee Sing Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih cikgu Katie kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, tadi siapa yang ada masalah jerawat sama macam Mira? Kenapa ya? Inilah masanya kita nak tanya cikgu kita, Cikgu Farah Nur Ashikin. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar semua? Diharapkan sihat. Sihat. Baik cikgu, selamat berkenalan dengan Cikgu Farah. Selamat kenalan. Cikgu, hari ini bukan hanya Mira seorang sahaja nak belajar dengan cikgu. Ada juga kawan-kawan Mira di dalam talian, ada 4 orang. Di mana mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai. Baiklah, boleh Cikgu Farah perkenalkan mereka? Okey, baiklah. Kita akan perkenalkan. Yang pertama, adik kita. Oh, cantik, comel. Adik Maisara. Hai, adik Maisara. Dari SK Haji Abu Bakar, Alustar Kedah. Seterusnya, kita perkenalkan adik kita yang kedua, adik Aifa. Hai, adik Aifa. Hai, Aifa. Dari SK Haji Abu Bakar, Alustar Kedah. Dan seterusnya, dah 2 perempuan. Kita ada lagi 2 lelaki. Hai, Assalamualaikum adik Hafiz. Apa khabar? Hai Hafiz. Mana Hafiz? Boleh lambai sikit? Adik Hafiz juga dari SK Haji Abu Bakar, Alustar Kedah. Dan seorang lagi adik Putra. Putra Jazri dari SK U3 Shah Alam. Assalamualaikum. Okey, Kak Mira tengok cikgu. Dia orang senyum pagi ni. Nampak positif. Semua comel-comel cantik hari ni. Baiklah, kita hari ni nak belajar tentang pendidikan kesihatan. Tajuk Sayangi Diri, Pengurusan Diri. Baiklah Kak Mira, kita tak mau melengahkan masa lagi. Kita teruskan dengan kita punya standard pembelajaran kita. Baiklah, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud akil baligh. Dan yang kedua, menilai amalan terbaik pengurusan diri dalam akhir baligh. Okey Kak Mira. Kak Mira pernah mengalami situasi akhir baligh? Pernah cikgu. Pernah. Boleh cikgu tahu ketika Kak Mira di sekolah rendah ataupun sekolah menengah? Waktu itu Kak Mira di sekolah rendah cikgu. Di sekolah rendah. Okey, baiklah kita nak tahu juga tentang akhir baligh kanak-kanak yang lain. Mungkin ada yang berlaku akhir baligh ketika di sekolah rendah dan boleh jadi juga ketika berada di sekolah menengah. Dan apabila kita dah akhir baligh, kita digelar remaja. Remaja. Dia dah berubah dah. Daripada kanak-kanak menjadi remaja. Kak Mira,
Kak Mira sekarang remaja lagi ke? Kak Mira. Mungkin Kak Mira mesti nak cakap remaja. mungkin Kak Mira dah beralih ke fasa dewasa. Ya, Kak Mira dah bukan remaja walaupun masih lagi nampak macam kata 5 Kak Mira. Okey, anak-anak di rumah dan anak-anak di dalam talian sekarang, kita nak belajar hari ini tentang akhir balir yang semua orang perlu tahu. Sebab apa? Akhir balir akan berlaku kepada semua manusia, termasuk saya, Kak Mira dan anak-anak. Okey, adik Maisara. Adik Maisara. Okey, adik Maisara. Adik Maisara sekarang umur berapa tahun ya? 11. 11 tahun Kak Mira. Okey, kemungkinan bila umur 11 tahun dia dalam kategori perubahan fasa. Perubahan fasa. Macam saya sendiri. Saya sendiri bukan di sekolah rendah tetapi di sekolah menengah. Perubahan akhir balir pada diri saya. Tapi kan Kak Mira, bagi saya lah kan, bagi saya kanak-kanak zaman sekarang ni kebanyakannya dia berubah fasa akhir balir ketika berada di sekolah rendah. Kebanyakan. Okey, kita kena tahu kebanyakan. Bukan semua orang tetapi semua orang memang mengalami situasi akhir balir. Tak ada yang tak ada. Mesti ada. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya pada adik Hafiz. Adik Hafiz? Hafiz. Okey, Hafiz okey ke? Okey, Hafiz hari ini kan, Hafiz datang sekolah kan dengan berpakaian yang cantik, kemas. Adakah Hafiz rasa yakin? Okey. Hafiz macam tiada di dalam Okey, talian tak apa, masa kita tanya sekarang. adik Putra. Kita tanya Putra, Adik Putra. kawannya. Okey, hari ini adik Putra rasa yakin pada diri sendiri? Okey, adik Putra yakin tak pada diri sendiri? Rasa yakin tak? Yakin dia anggap tu cikgu. Oh, okey. Okey, sebab apa Kak Mira? Bila kita perubahan fizikal, mental dan emosi setelah akhir balir, kita jangan rasa rendah diri, kita jangan rasa malu. Malu, jangan. Sebab apa? Sebab kita memang akan sentiasa mengalami perubahan fasa tersebut. Okey, macam Kak Mira sendiri, betul tak? Macam tadi, Kak Mira rasa tak yakin tentang diri Kak Mira. Sebab apa? Sebab ditumbuhi jerawat. Okey, cikgu faham. Cikgu faham. Sebab apa? Sebab itu adalah kemungkinan kali pertama. Okey, terkejut, betul tak? Bila kita terkejut, alamak jerawat. Sebab sebelum ni kan muka licin, cantik, bersih kan. Tiba-tiba ada jerawat. Apa ni? Apa ni kan? Kak Mira pun tanya. Dia rasa macam kurang keyakinan. Tetapi kita kena rasa perubahan fizikal tersebut adalah satu perubahan yang kita harus hadapi. Ya, betul tu. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa tak gembira, jangan rasa kita ni tak ada kawan lepas ni sebab tumbuh jerawat. Itu kita tak nak ya. Sebab semua orang akan mengalami situasi akhir balir. Baiklah cikgu. Jadi dari apa yang Mira boleh simpulkan cikgu, maksudnya akhir balir itu adalah satu proses yang normal dalam kehidupan seorang manusia. Betul. Di mana perubahan daripada fasa kanak-kanak ke fasa remaja. Selepas ini kita akan tanya Cikgu Farah dengan lebih dalam lagi tentang tajuk kita. Jadi kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan kesihatan, sayangi diri, hargai diri. Dan untuk segmen ini, tajuknya ialah hargai diri. Macam mana caranya tu? Dan apa pula kaitan dengan akhir balik? Jom kita tanya Cikgu Farah. Cikgu, apa pula perkongsian Cikgu untuk segmen ni? Okey Kak Mira, kita tengok seterusnya. Saya nak terangkan dulu apakah maksud akil balik. Okey, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akhir balik bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah minarki. Apabila seseorang mencapai akhir balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya macam yang kita dah sebut tadi Kak Mira. Okey, kita nak faham lagi, kita lihat apakah perubahan fizikal, mental, emosi apabila akil balik. Okey, kat sini kita ada perempuan dan lelaki. Baiklah, semasa akil balik akan berlaku beberapa perubahan fizikal pada diri kita. Seterusnya, kita perlu menerima perubahan tersebut secara positif dan hati yang terbuka. Tadi Kak Mira, bila tumbuh jerawat kan, susah hati kan? Kita kena terima dengan positif. Dan seterusnya, kita juga perlu bersyukur dan sayangi diri kita. Kena sayang diri. Baiklah, seterusnya. Okey, kita lihat untuk remaja lelaki. Apabila meningkat akhir balik, dia akan mengalami perubahan bau badan. Kena hati-hati ni Kak Mira. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak boleh bau badan kita. Orang yang akan bau badan kita. Seterusnya, apa yang berlaku? Tumbuh misai dan bulu dada bagi remaja lelaki. Kena ingat, selalunya sekolah rendah belum lagi ya Kak Mira. Okey. Dan halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum akan jelas kelihatan di sini ya. Okey. Seterusnya, bagi lelaki, dada membidang. Dia nak membesar. Badan dia, fizikal dia dah mula berubah. Baiklah. Zakar membesar untuk remaja lelaki. Seterusnya, tumbuh bulu ketiak dan pubis. Dan bagi remaja lelaki, otot tangan dan kaki membesar. Jadi, bila otot tangan dan kaki membesar, dia punya tenaga semakin kuat. Okey, Kak Mira nak tahu tak? Kadang-kadang orang cakap satu mitos tentang bila kita akhir balik, itu adalah satu penyakit. Penyakit? Bukan. Bila kita dah... Okey, bagi kategori lelaki, dia akan mengalami ihtilam, Kak Mira. Ada orang cakap itu adalah penyakit. Itu mitos. Salah ya. Salah sama sekali. Baiklah Kak Mira, kita nak tengok pula untuk perempuan. Baik. Okey, kita lihat di sini. Apabila sudah akhir balik, jerawat mungkin tumbuh di muka. Mungkin Kak Mira. Ada yang tak ada masalah buat jerawat. Ataupun mungkin dia akan ditumbuhi jerawat apabila dia sudah kedatangan haid, tetapi mungkin, okey, saya bagi contoh, dia datang haid pada umur 11 tahun. Tetapi dia ditumbuhi jerawat pada umur 15 tahun. Berkemungkinan. Okey, seterusnya, apa yang berlaku pada remaja perempuan, dia akan mengalami perubahan bau badan. Sama. Okey, sebab itulah kita kena menjaga kebersihan diri. Betul. Seterusnya, bersuara lunak. Dulu kan kalau nyanyi kan, selamat hari jadi. Tiba-tiba kan bila dah akhir balik, selamat hari jadi. Sedap suara dia. Itu yang membezakan suara lunak dan suara kanak-kanak. Okey, apabila sudah kedatangan haid, meningkat remaja, berlakunya payudara membesar bagi kanak-kanak ataupun remaja perempuan.
punggung melebar. Perubahan fizikal mesti akan berlaku. Dan seterusnya, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga lelaki dan perempuan. Dan otot tangan dan kaki membesar. Yelah kan, kanak-kanak kecil kan, dia meningkat dewasa. Okey Kak Mira, dan anak-anak di rumah, cikgu nak bagi tahu kat sini ya. Untuk remaja perempuan, apabila dia kedatangan haid, okey, selalunya 3 hingga 7 hari. Kalau 15 hari, 20 hari, itu kena rujuk kepada doktor. Kita kena rujuk doktor sebab terlalu lama. Betul. Hari yang normal 3 hingga 7 hari. Ingat ya? Okey, dan Kak Mira, apabila untuk saya terangkan bagi remaja perempuan apabila dia kedatangan haid, apa yang berlaku pada ketika itu berkemungkinan akan mengalami simptom. Okey, simptom-simptomnya ialah senggugut, sakit kepala ataupun migrain, rasa meloya, lepas tu dia rasa beremosi. Saya pasti emosi ni kebanyakan orang perempuan lah, kita panggil orang perempuan akan mengalami. Kak Mira sendiri ada tak rasa beremosi ketika kedatangan haid? Ada cikgu. Okey. Emosinya macam mana? Kita rasa macam kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang ini yang kita tak nak. Kita rasa nak marah. Macam sikit-sikit nak marah kan. Benda kecil pun kita akan jadi rasa macam nak marah. Sebab tu kan kadang-kadang orang kata sabar, jangan marah kan. Sebab apa? Perubahan yang berlaku ketika remaja perempuan ataupun orang dewasa macam kita, apabila dia kedatangan haid, emosi dia juga berubah. Okey? Macam saya terangkan tadi, apabila perubahan fizikal berlaku, ini yang kita alami. Berjerawat kan, kadang-kadang berbau badan. Okey, cikgu nak pesan ya dekat anak-anak murid di rumah dan juga di talian, apabila kawan kita yang sudah orang kata beralih fasa, iaitu asa akhir balik, kita apa perlu kita buat? Okey, kadang-kadang bila macam tadilah saya bagi contoh, Kak Mira rasa kurang keyakinan diri sebab ditumbuhi jerawat. Ingat ya, kita jangan rasa dia tu orang yang kita tak nak kawan lah dengan dia sebab badan dia berbau, muka dia tak cantik. Okey, kita tak boleh rasa macam tu sebab setiap manusia akan mengalami situasi yang sama. Okey? Jadi kita perlulah positif. Jangan rasa orang yang mengalami perubahan fizikal, jangan rasa rendah diri, jangan rasa tidak disayangi, tidak berguna kepada orang lain. Jangan ya. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara-perkara yang orang kata negatif lah. Sebab semua orang kita harus rasa yakin. Tak apa, kalau kawan kita tak mengalami situasi itu, dia akan rasa juga nanti. Betul. Okey. Baiklah. Kita dah terangkan tadi kan. Jadi kita nak tanya sebab kita nak bagi rewards, kita nak bagi ganjaran dekat anak murid kita. Okey. Kita nak tanya siapa dulu? Kak Mira boleh pilih lah. Okey, kita minta mereka yang angkat tangan terlebih dahulu. Okey. Kita tengok siapa yang nak berani. jadi. Yang pertama yang berani, siapa? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Okey, siapa nak jawab? Kita tengok Aifa tersenyum je tu, Aifa. Okey, adik Aifa. Kita tanya adik Aifa, Kak Mira. Boleh, silakan Aifa. Okey. Dia dah faham kan tadi apa yang Cikgu Farah terangkan. Okey, adik Aifa. Cuba adik Aifa bagi satu contoh apabila remaja lelaki. Remaja lelaki sudah akil baligh. Okey. Apa yang berlaku pada perubahan fizikal mereka? Kanak-kanak lelaki bila dah akil baligh, apa perubahan fizikal yang berlaku? Tadi yang cikgu cakap kan, dia punya tangan semua kan, kaki dah makin apa?
Silakan Aifa. Silakan Aifa. Mengalami perubahan bau badan. Iya, perubahan bau badan. Okey, kita bagi kat adik Aifa warna pink. Kak Warna Mira. pink. Warna pink. Satu Okey, untuk adik Aifa. seterusnya. Adik Putra Jazri. Silakan Putra. Okey, adik Putra sebagai seorang kanak-kanak lelaki, okey, bayangkan apabila dah meningkat remaja, berlaku perubahan fizikal. Okey, apa yang berlaku selain daripada jawapan adik Aifa tadi, iaitu mengalami bau badan. Okey, bagi satu contoh pada cikgu. Apa yang berlaku? Silakan Putra. Apa di sini adik Putra? Yang dekat Ada sini apa? lelaki. Halkum. Halkum dia jelas kelihatan. Dia malu-malu kadang-kadang kan. Kanak-kanak lelaki. Mungkin dia belum mengalami fasa tu. Okey, baiklah adik Sarah. Adik Sarah? Okey. Ya. Adik Sarah, Ya, okey. ya. Untuk remaja perempuan. Okey, remaja perempuan apabila sudah akhir balik, apa yang berlaku kepada mereka? Apa berlaku kepada mereka? Payudara membesar. Payudara membesar. Betul, Kak Mira. Kita bagi warna merah, Kak Mira. Warna merah Okey, untuk dan seterusnya Adik Sarah. Adik Hafiz kita tak tanya lagi. Okey, untuk adik Hafiz kita nak tanya bagi bila perempuan sudah meningkat remaja, apakah salah satu perubahan yang berlaku kepada remaja perempuan? Selain daripada adik Aifa, adik Sarah jawab payudara membesar, selain daripada tu apakah? Okey. Oh, adik Hafiz. Tapi adik Hafiz tak ada cikgu. ada, cikgu. Kerana ada masalah teknikal Teknikal. sikit. Dan kita minta kawan mereka jawabkan boleh ya? Okey, yang ni kita nak tengok angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Kita nak bagi ganjaran. Okey. Kita nak tengok siapa dapat kumpul ganjaran. Okey. Yang mana Okey. satu cikgu? Okey, saya pilih Aifa. Silakan, Aifa. Tadi dia jawab remaja lelaki, sekarang dia jawab untuk remaja perempuan. Jerawat mungkin tumbuh di muka. Ya, jerawat mungkin tumbuh di muka. Okey. Betul, cikgu? Bagi je lah Kak Mira, sama je semua. Okey, satu. Love. Okey. Untuk Aifa. Okey, Kak Mira. Ya, cikgu. Okey, macam tadi kan Cikgu Farah ada bagi tahu apabila remaja perempuan mengalami kedatangan haid, dia ada simptom-simptom seperti senggugut, sakit kepala, meloya dan emosi dia agak terganggu kan. Okey. Kalaulah Kak Mira kan, Kak Mira rasa macam mana Kak Mira nak hadapi semua benda tu? Kalau Kak Mira Apa ada... Kak Mira buat? Mira akan berehat kalau Mira rasa kurang sihat, ataupun Mira akan bagi tahu, jelaskan keadaan diri supaya orang di sekeliling faham. Bagus. Betul tu, kamu kena ingat. Ingat jawapan Kak Mira tu. Apabila kita mengalami situasi tersebut, okey, kita jelaskan. Contoh, okey, hari ini saya sakit perut kan. Kita rasa tak selesa. Jadi kadang-kadang kita tak mau diganggu, betul tak Kak Mira? Betul. Okey, yang penting kita perlu tahu ya anak-anak semua, apabila kita mengalami situasi tersebut, okey, selalunya macam remaja lelaki, dia iktilam hanya sekali. Jadi yang lain-lain tu perubahan fizikal saja. Betul. Yang lebihnya pada perempuan kita ni sebab beremosi, sakit perut apa semua kan. Okey, kena ingat apabila kita mengalami situasi tersebut sebab perempuan dia akan kedatangan haid pada setiap bulan. Okey, ingat ya, pada setiap bulan. Dan apabila dia kedatangan haid, tidak semestinya dia tidak boleh melakukan aktiviti. Seperti bersukan kan. Contoh, bila cikgu cakap, okey, hari ni kita nak berlari. Dia dah, cikgu, saya tak boleh cikgu. Saya dah kedatangan haid hari ni. Sebenarnya tidak. Yeah. Dia boleh melakukan aktiviti tersebut kecuali dia mengalami sakit perut ataupun senggugut yang amat teruk. Contoh, dia dah tak boleh dah Kak Mira. Bila kita orang perempuan mengalami sakit perut, iaitu kita panggil senggugut, kadang-kadang ada yang sampai meloya. Dia muntah. Jadi takkan kita nak paksa Kak Mira kan? Jadi itu tak apa. Itu kita boleh kecualikan dia.
Tetapi jangan memberi alasan. Cikgu, hari ini saya senggugut, saya tak boleh lari. Tidak. Sebab ada orang faham, cikgu, hari ini saya kedatangan haid, boleh lari tak? Boleh sebenarnya mengikut situasi dan keadaan kita pada hari itu, Kak Mira. Okey? Baik, cikgu. Okey, cukup jelas penjelasan cikgu bagi perubahan fizikal untuk kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Kalau Mira boleh tambah sikit, cikgu. Silakan. Kawan-kawan, jangan rasa rendah diri sebab Mira pun pernah berada di situasi itu dan kadang-kadang dahulu Mira pun rasa macam kenapa fizikal saya berbeza dengan kawan saya. Saya rasa malu dan lain-lain. Tapi jangan rasa macam tu sebab itu ialah perubahan normal bagi seorang manusia yang normal dan sihat. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di tahap 2 di Didik TV KPM. Untuk segmen ini, nak tanya pula Cikgu Farah, apa aktiviti untuk kukuhkan lagi pemahaman murid bagi tajuk kita hari ini? Silakan, Cikgu. Okey, Kak Mira, kita belum habis lagi. Ada lagi yang murid perlu tahu. Okey, mari kita lihat. Okey, baiklah. Bagaimana cara menjaga kebersihan diri ketika kedatangan haid? Ini adalah untuk remaja perempuan. Kita lihat di sini. Apabila kita kedatangan haid, apa yang perlu buat? Kerap menukar tuala wanita jika mengalami pendarahan yang banyak. Ingat ya, apabila kita selalu bertukar tuala wanita, ini adalah untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Betul. Okey, seterusnya. Buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Jangan buang merata. Sebab apa? Sebab kuman dan bila kita haid, darah itu kita panggil darah kotor. Okey. Jadi bagi mengelakkan berlakunya situasi pencemaran sama juga sebab kita menggunakan tuala wanita, betul, kita perlu buang ke tong sanitari. Okey. Cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Okey, saya nak sambung sedikit Kak Mira tentang cara buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Ini kerana tuala wanita tersebut dia perlu dibuang dengan cara yang betul. Sebab apa Kak Mira? Sebab dia punya tekstil tuala wanita tersebut dia macam kapas. Ya betul Kak Mira. Dia susah untuk dihapus jika kita buang di tempat yang tidak sepatutnya. Dia bukan hilang macam tu. Okey, kamu kena tahu ya. Jadi kena buang dalam tong sanitari. Okey, kita teruskan Kak Mira. Dan anak-anak, mandi dan bersihkan diri. Apabila kita kedatangan haid, kita perlu mandi, bersihkan diri kerana haid ini adalah mengeluarkan darah kotor daripada anggota tubuh badan kita. Jadi untuk menjaga kebersihan diri dan kesihatan kita, kita perlu menjaga kebersihan. Mudah saja Kak Mira. Betul. Mudah saja anak-anak ya. Apabila kita kedatangan haid, apa yang penting? Jaga kebersihan diri untuk menjaga kesihatan diri kita. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk remaja lelaki. Okey, kebersihan diri ketika ihtilam. Okey, ini dengar baik-baik untuk remaja lelaki. Perlu menukar baju apabila mengalami ihtilam. Mandi dan bersihkan diri. Okey. Seterusnya, membasuh dan menukar cadar. Okey, cikgu nak terangkan di sini ya untuk remaja lelaki yang mengalami ihtilam. Okey,
apabila dia mengalami ihtilam, dia akan mengeluarkan air mani. Itu kali pertama Kak Mira. Dan ia akan menyebabkan berlakunya orang kata air akan terkena cadar. Jadi kamu perlu tukar. Mungkin ada remaja di sini, murid di sini yang belum mengalami ihtilam, jadi kita kena ingatkan mereka berulang kali supaya apabila berlaku ihtilam nanti dia akan ingat dan dia akan tahu bagaimana nak lakukan, apa yang perlu dilakukan. Okey, dan seterusnya menjaga kebersihan pakaian dalam. Ini bermaksud kamu perlu tukar. Selalunya berlaku apabila mereka sedang tidur dan bangun pagi esok tu, dia perlu membersihkan diri, menukar cadar, menukar pakaian dan menjaga kebersihan pakaian dalam. Perlu tukar. Kena ingat. Okey, seterusnya kita akan anak-anak di rumah dan di talian kita akan tahu bagaimana cara meningkatkan keyakinan diri apabila berlaku perubahan akhir barir. Okey. Berpakaian kemas dan tampil lebih menarik. Jangan rasa murung, jangan rasa satu penyakit, tetapi kena perlu yakin dan kamu perlu tahu ini adalah perubahan fizikal dan mental, emosi kena jaga apabila berlaku peralihan fasa akhir balik. Okey, anak-anak di rumah dan di talian macam mana, okey lagi ke? Okey, seterusnya kena mengamalkan pertuturan yang sopan. Okey, maksud dia macam ni ya anak-anak. Sebelum ni kita dalam fasa kanak-kanak, apabila kita beralih kepada akhir balik, kita dah digelar remaja. Jadi dah tak bolehlah cakap bukan-bukan, kan kena cakap pun. Dia kadang-kadang kan Kak Mira dan anak-anak, perkara ini berlaku dengan sendirinya. Dia dah mula rasa malu dengan kawan-kawan. Kalau, saya bagi contoh lagi. Kalau kanak-kanak, contoh tahun 1, tahun 2, dia bermain dalam kelas kan. Dia bermain lelaki perempuan dia dah macam biasa. Ya, main kejar-kejar biasa kan. Main kejar-kejar kan. Dia biasa pegang-pegang kan. Tetapi apabila remaja, kanak-kanak beralih kepada fasa remaja, dia akan mula rasa satu perasaan malu, dia mula mendiamkan diri, dia dah mula berubah ke fasa yang lain. Seterusnya, apa berlaku? Kita perlu menjaga batas pergaulan dan sentuhan dengan rakan-rakan. Macam mana tu? Macam yang cikgu terangkan tadi, apabila berlaku perubahan meningkat remaja, Kak Mira boleh tak bersentuhan dengan Cikgu Farah? Kalau Kak Mira dengan Cikgu Farah boleh. Boleh. Sebab apa Kak Mira? Sebab kita sama-sama perempuan. Okey, contoh. Okey. Kalau adik Sarah dengan adik Hafiz, okey, kita faham. Adik Sarah dengan Hafiz, adik Hafiz dia mungkin rasa satu perasaan malu. Tapi kalau bergaul, bercakap boleh tak? Boleh ke kalau nak bercakap? Okey, Sarah kalau nak bercakap dengan Hafiz boleh tak Sarah? Boleh. Boleh, sebab mereka adalah rakan sebaya, rakan sekelas. Dia boleh kita bersembang, bertegur sapa. Boleh. Okey, tapi kalau Aifa, Aifa nak berpegangan tangan pergi ke kantin dengan adik Putra, boleh tak Aifa? Boleh ke Aifa? Kalau Aifa dah meningkat remaja. Okey, dia bukan takat tak boleh saja, bukan setakat tak boleh. Dah ada Aifa pun dia dah tahu batas dia dengan kawan lelaki berlainan jantina. Dan seterusnya, sentiasa berfikiran positif dan matang. Dia akan sendirinya akan berlaku perubahan ni sebenarnya dari diri sendiri. Cuma yang kita selalu kena pesan, selalu kena ingatkan ialah jangan rasa rendah diri. Okey, kita nak tengok seterusnya. Yang ni yang kita perlu ingat. Kesan jika tidak menjaga kebersihan diri. Kalau kita sudah akhir balik, kita berlakunya ihtilam, berlakunya kedatangan haid. Apakah kesan jika tidak menjaga kebersihan diri?
ia akan menyebabkan kesihatan terganggu atau mudah mendapat penyakit. Sebab tu pentingnya menjaga kebersihan diri. Okey, seterusnya. Tidak disenangi oleh rakan-rakan. Okey, kenapa tidak disenangi oleh rakan-rakan? Okey, ingat ya. Apabila kita berlaku perubahan akhir balik, macam tadi, berbau badan. Bila kita tak jaga, kita biarkan, berlakunya tidak disenangi oleh rakan-rakan. Ya. Okey, seterusnya. Berasa rendah diri. Sebab apa Kak Mira? Sebab bila tak ada orang yang nak kawan dengan kita, kita pun akan rasa, alamak macam mana ni? Ya. Dan maaf, ibadah tidak diterima. Ibadah tidak diterima, cikgu. Sebab kalau kita tengok ibadah tidak diterima ni pun, kalau Mira boleh orang kata berkongsi sedikit, setiap agama, bukan saja agama Islam tetapi semua agama pun sangat menyarankan supaya penganutnya menjaga kebersihan diri. Betul tak cikgu? Betul tu Kak Mira. Okey, seterusnya Kak Mira, kita nak main kuis. Baik cikgu. Baiklah, Adik Aifa. Adik Aifa. Okey, Kak Mira boleh pegang apa? Minat di sini, cikgu? Ya, Kak Mira Okey. boleh pegang yang mana-mana Kak Mira nak. Kalau macam tu, kita tanya adik Aifa terlebih dahulu, cikgu. Okey, kita tanya adik Aifa. Kalau Mira boleh tanyakan. Okey, adik Aifa. Remaja lelaki dan juga remaja perempuan. Kita minta adik Aifa untuk jawab remaja perempuan terlebih dahulu. Boleh tak, cikgu? Boleh. Okey. Yang mana satu adik Aifa nak pilih untuk perubahan fizikal bagi remaja perempuan? Baik. Bersuara lunak. Bersuara lunak. Betul ke cikgu? Betul. Betul. Okey, Kak Mira boleh tampalkan. Okey, Kak Mira tampalkan ya. Bersuara lunak. Tapi bila tengok di sini, okey, di atas sini mengalami perubahan bau badan dan bersuara lunak. Tanya, betul. Okey, Mira akan tampalkan di sini. Baiklah. Tanya adik Aifa. Okey. Bagaimana cikgu, ada ganjaran untuk murid? Boleh, kita bagi ganjaran dekat Adik Aifa. Okey, seterusnya. Kak Mira. Ya, cikgu. Okey, Kak Mira boleh pegang dada membidang. Dada membidang. Kak Mira kena tolong Cikgu Farah hari ini. Boleh. Okey, Di dada sini. membidang. Kita nak minta adik Sarah jawab. Silakan. Apabila dada membidang berlaku pada remaja lelaki ataupun perempuan? Lelaki. 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 Okey. Betul ke cikgu? Betul. Remaja lelaki akan berlaku perubahan bentuk badan, dada membidang. Baiklah. Okey. Adik Putra, okey, payudara membesar. Berlaku perubahan pada remaja lelaki ataupun remaja perempuan? Perempuan. Perempuan. Okey. Betul ya cikgu? Betul. Tanya. Okey, kita nak bagi dekat adik Putra. Seterusnya Kak Mira. Kak Mira boleh ambil yang mana-mana satu. Okey, seterusnya kita nak pilih otot tangan dan kaki membesar. Adik Hafiz, silakan jawab. Silakan adik Hafiz. Adik Hafiz, boleh dengar? Okey, otot tangan dan kaki membesar akan berlaku perubahan fizikal kepada remaja lelaki ataupun perempuan? Lelaki. Okey, lelaki. Betul Kak Mira. Wah. Kita akan bagi. Betul. Baiklah. Seterusnya cikgu, kalau Mira ambil jerawat mungkin tumbuh di muka. Jerawat tumbuh di muka. Okey. Jerawat tumbuh di muka. Siapa nak jawab? Kak Siapa Mira nak boleh cuba pilih. jawab? Sarah angkat tangan dulu. Silakan Sarah. Perempuan. Perempuan. Betul ke cikgu? Betul. Tanya. Baiklah. Kemudian kita Okey. ada lagi cikgu. Kita ada halkum jelas dan bersuara garau. Saya nak suruh adik Putra lagi sebab kita nak bagi dia ganjaran lagi. Okey. Silakan adik Putra. Lelaki.
Lelaki. Ya, betul. Betul. Halkum. Perempuan tak ada halkum jelas kelihatan ya. Kena tahu. Ya. Okey. Baiklah. Seterusnya. Mira nak pilih lagi satu iaitu mengalami perubahan bau badan. Mengalami perubahan bau badan. Mm-mm. Tadi kita dah tanya kan? Siapa yang akan mengalami perubahan bau badan? Dia dah seronok tu. Okey, cepat Kak Mira boleh pilih. Kak Mira boleh pilih. Kalau macam tu kita kira sama-sama siapa paling laju angkat tangan. Kak Mira pilih dia. Turun dulu. Baiklah. 1, 2, 3. Siapa cikgu? Okey, Adik Hafiz lah. Silakan Adik Hafiz. Silakan Adik Hafiz. Mengalami perubahan bau badan. Alamak, masalah teknikal pula untuk Adik Hafiz. Kita bagi Adik Aifa. Okey, Aifa. Lelaki. Okey, ini lelaki pun berlaku, perempuan pun boleh berlaku. Ya, dah jawab dah. Okey. Ataupun kita bagi Adik Afiq pun jawab juga. Ya, tanya. Okey. Seterusnya, kita ambil lagi satu iaitu punggung melebar. Lelaki ke Lelaki perempuan? atau perempuan? Okey, Sarah. Adik Sarah. Silakan Sarah. Perempuan. Perempuan. Okey. Betul Kak Mira. Dia berlaku kepada remaja perempuan. Okey. Baiklah. Seterusnya kita ada lagi ni cikgu. Okey, boleh Kak Mira. Kita teruskan. Okey. Seterusnya ialah tumbuh misai dan bulu dada. Misai. Ada misai. Kak Mira ada misai tak? Saya takut kalau ada misai. Okey, Adik Hafiz. Silakan. Lelaki. Kita bagi ganjaran pada Adik Hafiz. Okey. Tumbuh bulu ketiak dan pubis. Tumbuh bulu ketiak. Ada dua kat situ kan Kak Mira kan? Betul. Bermakna ia berlaku kepada remaja. Okey, Sarah dan Putra. Okey, kita ambil adik Sarah dulu jawab. Silakan Sarah. Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Bagus kita. Okey, kita boleh tampal terus. Lelaki dan perempuan. Dia jawab dua terus sekali. Maksudnya dua-dua betul Dua-dua ke cikgu? Betul. Dapat banyak ganjaran ni. Okey. Kak Mira ada berapa lagi? Tinggal lagi dua cikgu. Okey. Kita tengok kat sini. Kita nak pilih adik Putra dan Hafiz. Boleh. Okey. Adik Putra, Zakar membesar. Perubahan fizikal yang berlaku kepada remaja lelaki ataupun perempuan? Silakan. Lelaki. Betul. Dan yang terakhir, dipersilakan adik Hafiz untuk menjawab. Silakan adik Hafiz. Otot tangan dan kaki membesar. Lelaki ataupun perempuan? Soalannya Adik agak Hafiz? sedikit perlahan di situ. Okey. Boleh adik Hafiz boleh cuba jawab? Lelaki. Dan perempuan. Lelaki. Okey, adik Hafiz. Terima kasih semua. Jadi Kak Mira, di sini cikgu. mereka sudah faham dan tahu apakah perubahan fizikal yang akan berlaku apabila mengalami akhir baligh bagi remaja lelaki dan remaja perempuan. Jadi bila kita dah faham, kita dah tahu, kita kena ingat. Sebab kan Kak Mira, okey, saya baca macam ni lah. Mungkin, berkemungkinan adik-adik kita di talian dan di rumah juga yang menonton belum mengalami situasi akhir baligh. Betul. Tetapi apabila nanti mereka sudah mengalami akhir baligh, mereka sudah tahu bagaimana perlu dilakukan, apa yang perlu dilakukan dan apa perubahan fizikal yang berlaku pada tubuh badan mereka. Betul tu Cikgu Farah. Ada sedikit lagi penambahan dari Cikgu? Okey. Jadi, okey, anak-anak sekalian,
cikgu nak ucapkan tahniah sebab berjaya menjawab soalan dengan betul. Ini bermakna kamu faham dan tahu apakah yang berlaku apabila akhir balik. Baiklah kawan-kawan semua, beri tepukan untuk diri anda. Tanya semua kerana dapat menjawab soalan Cikgu Farah berikan dengan betul dan tepat sekali. Baiklah cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Okey kawan-kawan semua, ingat pesan cikgu, sentiasa jaga kebersihan diri dan jangan malu dengan perubahan yang ada di tubuh badan anda. Kita nak berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali kita di tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid-murid tahun 4. Di segmen ini, apa yang Cikgu Farah ingin kongsikan kepada Mira, kepada kawan-kawan di dalam talian dan juga di rumah? Okey, baiklah anak-anak semua, kita dah belajar, kita dah faham dan kita dah tahu. Jadi rumusannya di sini, cikgu nak jelaskan kepada semua, apabila berlaku akhir balik, kita perlu rasa yakin pada diri kita, sayangi diri kita dan yang paling penting ialah menjaga kebersihan diri kita. Sebelum tu, cikgu nak minta adik Maisara untuk memberi sedikit rumusan daripada apa yang telah kita belajar tadi. Silakan adik Maisara. Silakan Maisara. Kita perlu menjaga kebersihan tubuh badan kita sendiri untuk menjamin kesihatan diri dan kesejahteraan hidup. Alhamdulillah. Itu bermakna adik Maisara faham. Apabila kita menjaga kebersihan diri, dia akan dengan secara automatiknya dia akan rasa kesejahteraan hidup kita akan lebih yakin. Jadi, kita nak minta seorang lagi lah kan? Boleh, cikgu. Sebab kita nak tahu adik kita di talian hari ini faham ataupun tidak apa yang telah dipelajari. Cikgu nak pilih adik Hafiz lah. Okey, Adik Hafiz. Boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu faham, apa yang telah kita pelajari. Boleh buat sedikit rumusan? Silakan adik Hafiz. Okey, adik Hafiz. Silakan. Kalau lainnya kurang elok, boleh kita Okey, minta adik Putra? Okey, silakan adik Hafiz. Boleh, silakan. Kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur ke atas perubahan diri selepas akhir balik. Ya, yang tu yang kita nak kena rasa yakin. Okey, apabila kita sudah akhir balik, mesti yang pertama rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab kita dah meningkat remaja. Jadi kan Kak Mira, lagi satu Cikgu Farah nak bagi pesanan dan nasihat, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, ingatnya apabila kawan, rakan kita mengalami akhir balik, ingatnya kita jangan ejek dia. Kita kena beri keyakinan kepada dia. Betul. Di samping itu, kita juga kena rasa yakin pada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab semua manusia akan mengalami situasi yang sama. Okey? Ingat ya. Jangan rendahkan ataupun ejek kawan-kawan. Kena rasa yakin pada diri kita dan memberi keyakinan kepada rakan kita sendiri. Ini adalah sikap yang positif. Jadi jika anak-anak semua yang melihat hari ini kena ingat dan tahu apakah
yang kamu perlu tahu tentang akhir balik. Dan Kak Mira, Ni cikgu. yang ni yang penting juga. Macam mana mereka nak dapatkan bahan kalau nak belajar tentang akhir balik ni? Wah. Kita boleh dapatkan okey. dalam sumberku, Kak Mira. Okey, Kak Mira ada tak rasa nak berkongsi dengan anak-anak murid saya di talian hari ini? Okey. Kita nak dengar nasihat Kak Mira sikit. Baiklah, tadi Cikgu Farah ada katakan boleh dapatkan bahan dari sumberku, ya Cikgu ya? Ya. Okey. Tapi sebelum itu Cikgu, sebelum Mira kongsikan, Mira nak tanya dulu Cikgu, bagaimana murid-murid kita dalam talian hari ini? Mira tengok banyak mereka dah berjaya kumpul ganjaran. Bagaimana prestasi mereka secara keseluruhan Cikgu Farah? Okey, hari ini alhamdulillah cikgu dapat nilai daripada penilaian anak-anak murid kita di talian sebab mereka dah kumpul ganjaran yang amat-amat baik hari ini. Jadi Kak Mira, ada baki kat sini. Wah. Tadi adik Sarah dah bagi rumusan, adik Hafiz dah bagi rumusan dan ini bermakna mereka faham hari ini Kak Mira. Jadi alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sangat-sangat mencapai objektif kita pada hari ini. Oh, wow. Tadi Kak Mira janji kan nak bagi pesanan kan kat adik kita. Sebab apa kan Kak Mira? Ya, bukan kenapa. Selalunya Cikgu Farah bagi pesanan, Ya. bagi nasihat. Hari ini kan sebab Kak Mira hari ini comel sangat. Jadi Cikgu Farah nak anak murid ingat pesanan Kak Mira. Baiklah. Kalau daripada apa yang Mira dengar, yang cikgu telah ajar kepada Mira dan juga murid-murid di rumah, macam Cikgu Farah tekankan banyak kali, kena faham, kena ingat dan kena amalkan apa yang cikgu dah ajar pada hari ini. Jadi kawan-kawan ingat tahu, sentiasa jaga kebersihan diri, buang pad sanitasi di tempat yang sesuai, mandi dengan keras seperti mana cikgu tekankan banyak kali sebelum ini cikgu Ya, semoga dengan nasihat Kak Mira tu kamu ingat dan pesanan daripada Cikgu Farah pun kamu kena ingat. Apa yang kita belajar hari ini adalah apa yang kita akan hadapi dalam kehidupan seharian kita, Kak Mira. Betul tu cikgu. Jadi ada lagi penambah dari cikgu ataupun cukup setakat ini? Okey. Yang terakhir. Ya, silakan Cikgu Farah. Yang terakhir. Ingat ya, anak-anak semua, apabila kita sudah meningkat remaja, Ya. pastikan menjaga batas pergaulan. Betul. Jangan suka-suka hati. Jangan suka-suka hati. Lelaki dan perempuan kena ada batas pergaulan. Tapi kan bagi cikgu lah kan Kak Mira, selalunya situasi macam ni, alhamdulillah kita rasa dan kita lihat, macam saya sendiri sebagai seorang cikgu, kita dapat nampak kanak-kanak itu sendiri yang akan boleh sesuaikan diri. Boleh sesuaikan diri. Macam Kak Mira dengan Cik Farah biasa kan. Kita orang boleh pegang-pegang tangan kan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ni lelaki dan perempuan dia dah faham. Betul. Walaupun belum belajar. Mungkin di rumah sebab didikan dari rumah. Betul. Dan apabila di sekolah ditambah pula dengan nasihat dan pesanan dan pembelajaran daripada guru, mereka dapat tahu. Itu saja Cikgu Farah nak pesan. Ingat, apabila akhir balik kita kena rasakan perubahan apa yang berlaku pada diri kita sendiri. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Farah atas perkongsian ilmu yang sangat memberi manfaat, terutama sekali kepada adik-adik yang sekarang ini di zaman kanak-kanak mereka yang akan beralih ke fasa remaja tidak lama lagi. Diharapkan anda semua gunakan segala ilmu ini sebaiknya dan ingat macam mana Cikgu Farah katakan tadi, ini adalah sesuatu perkara yang normal. Jangan malu, jangan rasa segan, jangan rasa kita berbeza dari orang lain. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Sama-sama. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Katie, kawan-kawan saya di dalam talian dan juga di rumah yang menonton sehingga ke penghujungnya. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.